Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi, kita akan sambung balik, okey, belajar tentang homeostasis. Tadi cikgu ada suruh kamu tengok balik kan video homeostasis terakhir yang cikgu bagi. Okey, jadi kita akan tengok pula apakah yang akan terjadi dalam kulit kita. Okey, so ini adalah kamu punya kulit. Okey, bila kita tengok kulit kita, yang kita akan nampak hanya beberapa contohnya kalau ada ni helai bulu, okey, roma. Contohnya bulu roma. Dan ni adalah kulit yang kamu selalu nampak, okey. Tapi bila kita tengok dekat dalam kulit sebenarnya kita ada banyak sangat. Kita ada banyak sangat dalam. Kalau contohnya bila kulit kamu, okey, kalau kamu tengok kulit kamu sekarang, kamu tengok tangan kamu sekarang, dia hanya kulit sahaja, bahagian epidermis ni sahaja. Tidak nampak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau kamu tengok lagi dalam, kamu ada ni bahagian dermis ni. Bahagian dermis kita ada banyak sangat dekat dalam, dekat bawah kita punya kulit. So ni, kalau selalunya dalam sains, kadang-kadang mereka akan tunjukkan gambar ni. So bila ada gambar ni, kamu kena automatically tahu, oh ni adalah gambar kulit. Okay? Cikgu harap kamu boleh senanglah faham benda ni. Sebab selalunya dalam soalan subjektif, mereka tidak akan bagi tahu yang tu kulit, dia hanya akan bagi gambar. Okay? Jadi kamu kena fikirlah sendiri benda ni adalah kulit. Okay, jadi kamu sini dekat luar kamu ada helai rambut. So dekat helai rambut ni kamu ada bahagian dermis. So bahagian dermis kita ada sini, kita ada kelenjar minyak. Okay? Kita ada pembuluh darah. Pembuluh darah ni maksudnya di mana darah-darah kamu mengalir. Okay? Darah-darah kamu mengalir. So kita mau tengok apa yang terjadi kepada kulit kita ni semasa berlaku homeostasis. So homeostasis adalah proses di mana badan kita ni kembali kepada normal. Okay? Dia maintain saja supaya kalau naik dia akan jadi normal. Kalau turun dia akan jadi normal. So kita tengok apa yang akan terjadi dengan kulit kita. Okay, so kalau kamu tengok kulit kita ni, okay, apa yang akan terjadi kalau suhu tinggi, okay? Kalau contohlah suhu tu tinggi, apa yang akan terjadi dengan kulit kita? Okay, so sini kita ada pengembangan salur darah, kita ada titisan peluh, okay? So kamu punya peluh dekat atas kulit. So kita juga ada bulu roma dan juga kita ada kelenjar peluh, okay? So kelenjar peluh inilah yang akan menghasilkan peluh kamu. Dia akan keluar ke atas. Okay? Jadi kita tengok apa yang terjadi masa homeostasis. Okay? Bila cuaca terlampau tinggi, maksudnya bila terlampau panas dekat luar, kulit kamu akan buat macam ni. Pertama, dia akan berpeluh kulit kita. Okay? Kelenjar peluh menghasilkan banyak peluh. So ni kamu punya kelenjar peluh, dia akan hasilkan banyak peluh. Sebab itulah kamu akan berpeluh-peluh kalau di luar panas. Kalau suhu tinggi, okay, kamu akan berpeluh-peluh. Yang kedua pula, okay, dia akan peluh yang tersejat menunjukkan kulit. So bila kamu panas, benda ni kelenjar peluh dia akan keluarkan peluh ke atas. So banyaklah ada peluh. So bila air ni, air dari badan kita keluar sebagai peluh, dia tersejat. Bila dia tersejat, kulit kamu akan menjadi sejuk. Okay? Kulit kamu akan menjadi sejuk. So itulah bila kamu berpeluh basah, lepas tu kamu rasa sejuk. Okay? Bila kamu berpeluh, kamu akan rasa sejuk. Berpeluh, kamu akan rasa sejuk. Kenapa? Bila benda ni mengeluarkan peluh dekat kulit dan dia tersejat contohnya sebab oleh cuaca yang panas. Okay? Dia tersejat. Maksudnya air tu tiada, peluh tu tiada sudah dan badan kamu akan menjadi sejuk. Kulit kamu akan menjadi sejuk. Okay? Dan yang ketiga, kamu punya bulu roma akan condong. Okay? Bulu roma kamu akan condong. Apa yang maksud dia bulu roma kamu akan condong sini adalah ni. Tu, dia akan condong. Dia akan condong menghala ke arah kulit. Okay? Bulu roma kamu akan condong, akan sengit. Dia bukannya lurus macam ni, tapi dia sengit. Okay? Dia sengit, dia condong. So, macam mana, kenapa dia condong ni adalah supaya dia boleh kurangkan udara.
Okay, dia akan kurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Okay, jadi bila dia condong, sini kulit kamu kan, so bila dia condong macam ni, senanglah haba-haba tu mahu keluar daripada kulit kamu. Sebab tidak kena tutup oleh si bulu roma, dia condong. Okay, so dia kurangkan udara terperangkap. Okay, kurangkan udara terperangkap pada kulit supaya haba mudah dibebaskan. Dia kurangkan udara terperangkap. So dia buka sedikit supaya udara boleh keluar. Okay, dan salur darah akan mengembang. Lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Okay, so ni kamu punya salur darah dia mengembang. So contohnya ni kamu punya kulit, okay, and then kamu punya salur darah ni, okay, yang tajam-tajam ni dia mengembang. So bila dia mengembang, dia terkena bahagian kulit atas ni, dia akan keluarkan haba. Okay, dia akan keluarkan haba. Dia akan keluarkan haba sebab dia dekat bahagian atas, dia kembang dan dia akan keluarkan haba daripada kamu punya kulit. Sebab itulah bila contohnya suhu kamu tinggi, badan kamu suhu tinggi, panas sangat dekat luar, contohnya 37-38. So dia buat langkah-langkah ni supaya badan kamu kembali normal suhu dia. Sebab badan manusia adalah 37 ataupun lagi spesifik 36.9 darjah Celsius. Contohnya kalau kamu berada di luar, dia akan ternaik jadi 38. So macam mana kamu kasih naik? Macam mana kamu kasih turun? Kamu buatlah semua langkah-langkah ni. So semua langkah-langkah ni akan buat suhu kamu akan turun. Okay? Kamu akan banyak berpeluh mula-mula. Lepas peluh, badan kamu akan jadi sejuk. Lepas sejuk, bulu roma kamu juga akan condong. Okay? Condong macam ni supaya tiada udara. Kurangkan udara terperangkap dekat bahagian kulit ni supaya mereka boleh keluar. So bila mereka keluar, banyaklah haba yang keluar, badan pun akan jadi sejuk. Okay? Lagi, kamu punya salur darah ni akan mengembang. Bila dia mengembang, kamu akan ada banyak darah dekat bahagian kulit. Okay? Dekat bahagian kulit. So senanglah haba tu mahu keluar. So kamu betul-betul kena hafal benda ni sebab selalunya mereka akan boleh tanya soalan kebat. Okay, so dalam 3 markah macam tu. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Kalau kamu tidak faham, kamu boleh tanya cikgu. So kita akan tengok pula apa yang akan terjadi kalau suhu rendah. Okay, apa yang terjadi kalau suhu rendah? So maksudnya bila kamu sejuk. Okay, bila sejuk contohnya bila badan kamu macam yang normal adalah 36.9 degree Celsius. Contohnya 37. Kalau contohnya badan kamu rendah. Okay? So mungkin dalam 36 darjah Celsius ataupun 35 darjah Celsius. So macam mana? Macam mana dia ingin naikkan balik kepada normal? Homeostasis. So dia kena guna ni. Tiada perlu dihasilkan. Sebab itulah kalau kamu contohnya duduk dalam aircon. Kan macam kelas station dulu ada aircon kan? Kamu jarang berpeluh, okay? Ikut orang, okay? Susah untuk berpeluh kalau suhu persekitaran rendah, kalau tempat tu sejuk, okay? So susah untuk berpeluh, tidak perlu dihasilkan. Sebab perlu dihasilkan adalah untuk sejukkan balik kamu punya badan bila peluh tu tersejat. Tapi kalau suhu badan sudah rendah, kenapa lagi mau kasih sejuk badan kamu, okay? So tiada peluh. So yang kedua adalah bulu roma menegak. So tadi kalau kamu tengok dia macam ni kan condong. Tapi ni dia menegak. Okay? So dia menegak. So bila suhu sudah rendah, dia akan menegak. Okay, dia menegak kenapa? Dia ingin memerangkap haba. Lapisan udara sebagai penebat. So dia ingin memerangkap haba. So bulu roma kamu akan naik supaya dia boleh merangkap haba. Okay? Satu lagi adalah salur darah kamu mengecut. Tadi kalau kamu tengok sini, salur darah kamu mengembang. Kan? Okay? Salur darah kamu mengembang dan dia sentuh kulit. Tapi kalau sini, okay, salur kamu dia mengecut dan dia tidak sentuh bahagian kulit. So dia tidak banyak. Okay? Dia tidak banyak darah
dekat bahagian kulit, jadi tidak banyaklah haba yang akan dibebaskan. Okay, so kalau suhu rendah kamu sejuk, tiada peluh dihasilkan. Yang pertama, kamu tengok sini, tiada peluh kan? Ini adalah kamu punya kelenjar peluh, tiada peluh. Langsung tiada. Okay, yang kedua adalah bulu roma menegak. Kenapa? Sebab dia ingin merangkap haba. Okay, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah darah kamu mengecut. Bila darah kamu mengecut, kuranglah darah dekat bahagian kulit. Bila kurang darah dekat bahagian kulit, so sedikitlah haba yang akan dibebaskan. Okay, jadi ini sahaja untuk kulit. Kita punya homeostasis. Okay, jadi kalau kamu ada soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau tidak, kita akan tengok yang seterusnya. Okay, homeostasis dalam haiwan.